This conference will now be recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ni 12 bulan Julai 2020. Okey, so selamat datang ke sesi webinar. Ni plan tanpa plan sebab tadi saya cuba buat live. Tapi dia ada isu dengan kamera. Dia cakap saya punya tak boleh. Saya dah bagi cuba berkali-kali untuk share, maksudnya untuk bagi allow kan, tapi dia tak allow dia tak benarkan saya pun tak tahu kenapa. So alternatif guna webinar. Okey, apa tak ramai tak apa, lebih awal kita tak lebih gawai okey. Belum sempat apa dah banyak pair dahsyat masa simpan pair 3 pair 5 pair. Good. So semalam perkongsian daripada saya, admin saya, satu perkongsian yang bagus sebenarnya. Saya pun dengar sekali, walaupun buat masa tu line saya putus-putus so tak dapat nak masuk sangat. Tapi ya, apa yang dia kongsikan tu sebenarnya adalah daripada hati dia. Dan benda tu sangat bagi saya tu based on dia experience. Saya punya admin experience Miss Wong So good so nampak kalau pada saya lah, saya akan panggil tu satu kematangan. Kadang kita trading ni, dia ada tempoh matang lah sebagai trader. Okey, saya kongsi sikit lah. Semalam saya dapat cakap, so pagi ni saya cakap sikit petang ni saya cakap sikit Okey, so dalam kita nak jadi trader actually kadang-kadang kita perlukan 3 tahun untuk kita faham market tu macam mana. Forex tu apa? Baru faham baru kita ni lah Forex. Tapi kita tak faham macam mana nak buat profit apa semua tu tapi kadang setengah trader dia matang awal tu tu good for food untuk dia lah. Tapi untuk saya dulu, saya dah lebih kurang 3 tahun baru saya faham. Macam ni kah Forex? Baru tahu macam mana candle apa semua tu. Baru faham sebenarnya dalam Forex ni tak ada holy grail apa semua. That's time. Okay, so pada kamu jangan kamu putus asa. Kalau siapa yang join tadi saya ada buka lagu Yang penting kamu tahu apa yang kamu buat, kamu fokus on that. Kamu tahu kamu trader ni kamu untuk diri kamu dan keluarga kamu. Fokus on that. Tak perlu kamu nak terlalu masuk terlalu berkecimpung dalam dunia media sosial nak ban kawan tu, nak ban kawan ni apa semua. Kalau kamu tengok saya ni pun pernah saya kata apa Sebab bagi saya benda tu sebenarnya adalah noisy Walaupun kita cakap kita kadang-kadang saja-saja nak suka-suka nak mengatakan orang, tapi kita ingat setiap apa yang kita lakukan tu pasti ada balasannya. Kita tambah kita pula ada yang mencatat segala perbuatan kita. Kamu kena ingat benda tu So kalau benda-benda negatif tu abaikan. Fokus kamu sebagai seorang trader yang nak jadi trader yang profitable, okey? Dan yang kamu fokus untuk bantu keluarga kamu, bantu diri kamu dan keluarga kamu. Yang tu cukup. Yang penting setiap bulan aku dapat withdraw, belanja dari. Yang tu buat rutin yang tu. Jika kita nak buat part, gaduh mana mengata kau ni, sampai bila kita nak maju? Okey? Sekian tazkirah pada saya. Okey. So, saya terima kasih kepada yang sudi join saya punya live. Okey. Dan ni daripada Aiman Syahiran. Dia minta EU, GU and AU. Aiman ni antara yang nama yang saya ingat lah. Sebab setiap minggu ada. Terima kasih Aiman. Akan senang nak luangkan masa dengan saya. So, firstly dengan EU lah. So, ni pair Wanda. So, EU, ni minggu lepas saya punya analisa. Actually, tadi saya dah terpadam sikit. Okay, saya dah terpadam sikit. Okay, so untuk minggu lepas, okay, saya aim price kalau break dia akan buat kenaikan. So sekarang ni adakah price akan membuat kenaikan atau penurunan? Sebab kalau kita ikut the based on trend line kita buat ni, dia melata di trend line dan dia dah break tapi go down. Sakit macam mana? So untuk next week macam mana? So far saya guna saya punya background gelap sikit sebab mata saya sakit itu efek mata. So selamat datang yang mau datang, mau join, terima kasih. Okay, so untuk EU, apa yang kita dapat tentang EU? So kalau kita ikut EU ni, okay, first kali macam biasalah kita akan buatkan SNR dia. Mana support resistance dia?
Okey. So ni adalah satu resistance. Okey. Dan ni adalah support. EU ni kalau kita tengok daripada segi permainan dia, kita nampak tak? Daripada dia start apa? Daripada 4 Jun tu sampai sekarang sebulan lebih dia dalam ranging apa? Kalau kamu perasan dia buat dalam bentuk tangga kan. Okey. That's time menunjukkan bahawa EU ni nampak ni saya tunjuk bentuk kan. Dia bentuknya macam ni sebenarnya bentuknya. Agak mencabar nak trade actually. Pada awal tu okey tau. Bila dia waktu kat sini dia okey. Saya nampak movement yang clear nak turun. Sebab tu saya masih hold sell. Okey. Saya masih hold sell. Okey. Tapi bila dia main macam ni 2 minggu lepas dia dah buat macam ni. So apa nak jadi dengan EU ni kan? Okey. So disebabkan dia banyak pancaroba, okey. Okey, disebabkan dia banyak pancaroba. So kalau siapa yang belum ada position dengan EU, okey, saya nasihatkan janganlah cari position kat EU lagi untuk seminggu ni. Sebab for me dia masih tak clear. Dia boleh pergi bawah, maksud dia masih tak ada clear movement yang cantik lah sebenarnya. Walaupun kita nampak waktu tu saya kata dia turun ke bawah kan. Okey, macam ni kita kata okey, dia ni nak turun ke bawah, nak naik ke atas kan. Okey, tapi tak ada satu dia bagi 50-50. So far kalau saya nampak kamu tanya saya ni, saya dah nampak dia movement dia dah apa dia buat ni. Kamu nampak kan? Dia buat structure higher high, higher low, higher high, higher low kan. So kat sini dia gagal untuk break ni. So kemungkinan price akan going up. So dia akan test ni untuk minggu depan. Dia akan cuba test ni. Okey. Tetapi andai kata kalau dia break ni, okey, dia break level bawah ni, so kamu dah boleh cari sell, tapi hati-hati lah dengan banyak orang sini. Dia punya support dekat-dekat kan. Hati-hati lah kalau kamu nak cari sell lagi. Okay, so far saya masih hold sell. Okay. Mungkin minggu depan saya akan buat BE ataupun saya close je lah kan. Profit kan. Okay. So far saya masih hold. So far untuk sell. Tapi setup dah menunjukkan tanda-tanda nak buy. Kalau saya punya cikgu saya cakap dulu bodoh lah kan. Dah tampak nak naik tapi pergi wholesale lah. Tu ayat cikgu saya lah. Tak nampak screen? Nampak screen tak? Sudah. Ada nampak screen tak? Kan saya cakap saya seorang-seorang ni. Nampak? Okey. Ada. Nampak? Okay. Okey, terima kasih. Masuk balik. Terima kasih yang bagi feedback. Okey. So patah balik pada EU lah. So EU ni apa yang saya nampak sekarang ni adalah dia lebih kepada untuk minggu depan kalau saya lah personally saya tak berminat lah untuk buat decision pada EU. Sebab saya tengah sell tiba-tiba dan naik. Okey. Melainkan kalau kamu berminat nak buy, saya nasihatkan supaya tunggu dia breakout atas ni dulu. Dan kalau kamu nak sell, make sure dia breakout ni. Tapi tak boleh jauh lah sebab dia ada halangan-halangan dia yang kecil ni Melainkan dia break ni clear. Kan? Next destination sini. Tapi tak break ni susah sikit lah nak cakap. Okay. So EU ni yang saya nampak adalah sekarang ni kalau untuk my personal view, okay, price masih lagi gagal untuk break support ni. So dia akan bias kepada buy. So hati-hatilah pada yang nak cari sell. Okay. Okay, clear EU. Saya clear. Kalau soalan boleh tanya. Lagipun ni kita buat dalam bentuk tertutup webinar. Siapa yang join yang dapat ni So ni sikit EU lah. So next daripada Aiman dia minta GU juga. Okay, small pair USD major pair. So GBP minggu lepas, okay, saya dah cakap, okay, kita akan tunggu dia breakout untuk kita buy, sama dia akan buat penurunan dulu ataupun breakout, okay. So price alhamdulillah breakout dan ada test tempat kawasan kita, kawasan yang kita trade
Maksudnya kita target. So, next, macam mana pula untuk minggu depan? So, untuk minggu depan, macam biasa, firstly adalah SNR. So, saya tanda walaupun SNR ni dia SNR yang belum lagi dia break. Okay, dia dah test SNR ni. So, kita tanda lagi. Okay. So, ni adalah satu SNR. Dua SNR. Resistance, sorry. Saya panggil SNR juga lah. So, support yang terdekat adalah sini kan. Lihat. Zap. Okay. So, sini ada satu support lagi. Comel support ni. Dan yang ni. Yang clear lah yang saya nampak. Okay. Yang ni sebab saya pilih. Dia merupakan support dalam sama-sama dia ada lagi. Support become resistant. Ada resistant bukan support. SBR, RPS. So, saya rasa ramai nak sell GU dalam minggu depan. So, adakah saya nak sell GU? Okay. So far, masa ni, movement GU kita nak buy pun dia tak lepas ni lagi. Ingat tak saya cakap? Kita make sure mesti dia breakout dulu kan. Kita nak buy dia tak lepas lagi. So kalau kita nak sell, okay, make sure dia tak sampai waktu untuk sell lagi sebenarnya. Okay, dia cuma kita boleh jadi fasa retracement untuk buat kenaikan lagi. Ataupun kalau nak sell, mungkin kita kena tunggu. Betul-betul kalau kamu nak secure sell, dia breakout ni. Ni secure sell. Breakout ni secure sell. Okay, tapi kalau kamu nak ambil short form dulu, short term kan, dia breakout support ni kecil ni kamu boleh sell sampai sini. Area ni. Okey. Tapi ingatlah sebab sini pun ada lagi SBR, RBS kan. Nampak apa ceroboh dia. So saya tak buy yang best kan. So dia nak ni dia kena lepasi satu-satu lah. Yang ni saya nampak tentang GU. So kalau kamu berhajat nak sell lagi, the swing untuk sell, okey. Mungkin sini TP dia. Maximum TP WP lah. Faham lah. Okay. So, untuk GU, saya rasa price dia boleh buat kenaikan lagi sekali. Mungkin dia test sekali lagi. Dia test second test, baru dia turun balik. Itu. Dia buat kenaikan. Lepas tu, tengok sini. Dia turun sebab kita nampak kan. Last candle pun masih lagi. Kekuatan. Bila dia breakout ni, saya akan consider untuk cari sell. Okay, so bias untuk GU sebenarnya saya nampak ke arah more pada sell, tapi kena make sure dia clear breakout dulu. Dia breakout support ni, baru kita nampak clear untuk sell. Okay. So next pair adalah NU. Okay. So NU minggu lepas, okay, saya nak target turun. Kan? Tapi tengok. Market orang turun, dia market nak naik. So bila dia breakout atas ni, takkanlah kita nak sell lagi kan. So that stand dah terjawab kan. Soalan pada minggu lepas tu. Okay, saya punya target nak turun. So, adakah dia nak turun minggu ni? Dah minggu lepas tak turun. Market macam tu. Kadang-kadang, kalau kamu tengok, kamu perhatikan halusi, dia tak turun minggu ni, tapi dia turun minggu depan. Ataupun 2 minggu ni turun. Tu market manipulation. Okay. So, ni adalah support. Dan resistance yang latest adalah sini. Okay. Dan kita tengok, ada lagi tak resistance yang lain? Ada lagi kan? So, yang berhampiran dengan dia, okay. Sebab kita kena prepare. Kadang-kadang kita cakap, minggu kita nak sell dengan tu, dia naik. So, ni sebagai call sign zone. Kita ambil resistance ni. Okay, kita jadikan sebagai zone. Dekat je pun. Tak jauh. Okay. Buat dekat kan, kita cari tarik. Okay, kita cari sini. Ni jauh sikit lah. Nampaklah beza yang sikit. Okay. So, untuk EU, okay. Saya nak tambah sikit lah. Okay, yang saya nampak satu lagi adalah, nampak bila price dia membuat dalam skala.
sideway kan. Maksud dia tu kemungkinan dia ada satu trend line kat sini. Bentuk trend line ataupun kita panggil chart pattern. Okay. So, the best adalah price breakout trend line. Okay. Dan kita boleh consider cari sell. So far, okay, kita boleh cari sell. Sell sampai mana? Sell sampai support ataupun salah SBR BS kan kena ada. Jangan tambah hollow ball lah. Sini wajib sampai tau. Bila dia breakout ni, ini adalah tempatnya TP wajib kita. Okay, kita label ni lah. Tengok dia punya breakout kat mana. Sini pun boleh tak? Okay. Ataupun sini, tengok dia breakout. Okay, dan kalau dia breakout atas, kita akan assume dia. Okay, cari next resistance. Tapi saya rasa tak banyak lah. Mungkin kemungkinan lah. Okay. Dia dah buat dalam bentuk ni. So mungkin okay, 1, 2, 3, 4, 5 dia turun. Macam tu. Okay. So yang ni yang saya nampak tentang cahaya. Silang mata. Okay, yang ni yang saya nampak tentang NZD USD. Okay. So okay. So tengok dah pula daripada Armar Hassan. Kalau tak clear tanya, jangan kamu diam lah kan. Sebab saya bukan untuk nujum kan, dapat tahu kamu punya masalah kan. Okay. So okay, dia minta UCAT. So UCAT minggu lepas, okay, kita kata tunggu breakout baru kita akan buat decision untuk sell. Breakout atas tunggu buy. Tengok, minggu lepas dia tak break pun. Okay, tapi next time siapa yang dapat kesan CRS ni sebenarnya dia boleh buy lah. So minggu depan ke mana arah tujunya? So macam biasa, support and resistance. Nampak? Padam, lukis pula. Lukis balik tempat yang sama kan. Ya, tu normal. Tu latihan untuk saya kan. Kamu kena buat lah selalu. Kadang-kadang kamu teori kamu handal lah. Kamu dah tahu semua kan. Tapi bila main trade, lingkup. Tu sebab apa? Analisa, orang kata apa, dah comel, cantik kan. Tapi bila trade, kelut. Tu menunjukkan bahawa apa? Kalau saya belajar kat sekolah dulu lah, cikgu cakap saya, kamu ni kurang latihan. Faham, belagak buat faham kan. Tapi latihan kurang macam tu lah. So, untuk UCAT, ke mana arah tuju UCAT ni? So, macam saya masih consider, okay, sekarang ni price dia buat penurunan. So, dia buat lagi penurunan dan sekali lagi dia buat kenaikan. So, kenaikan ni adalah kenaikan momentum. Dan penurunan juga adalah penurunan momentum. Okay, so mungkin kita akan ambil klise sikit ni. Apa ni? Kita ambil sikit support sini resistance sini. Okay, standar sebagai satu resistance. Okay. So kita dapat ataupun lebih jelas lah maksud dia. Kalau kita nak buy, okay, saya showkan buy first sini. Okay, tunggu dia breakout. Okay. So kalau sell, okay, saya sell lagi dia tunggu dia breakout bawah. Baru saya akan sell. Okay. Dalam breakout ni, tu masa teringat lah. Ada setengah trader tanya saya, adakah saya akan entry breakout tu ataupun saya tunggu pullback baru entry. Dia depend on situation. Okay. Selalunya saya akan tunggu price buat pullback. Okay. Melainkan apabila saya nampak dia solid breakout, saya pun saya rasa time tu, masa tu kita rasa takut tau. Masa takut terlepas time tu kamu boleh entry, tak masalah. Entry lepas breakout.
Tapi kamu yang stop loss rosak lah. Tapi kalau kamu seorang yang sabar, okey, tunggulah dia pull back dulu. Selalunya price akan pull back dulu. Selalunya dalam 10 kali, kemungkinan 6 atau 7 kali price akan pull back dulu. Kamu kena pegang yang tu. Kamu kena pegang yang tu. Sebab kena sabar. Sebab kita kadang takut terlepas naknya. Setup cantik, nak makan 100 pip, tiba-tiba dah prak, dia tak punya terlepas 100 pip. Kita rasa macam tu kan. Kalau kamu selalu trade dan kamu ada journal, kamu buat catatan, kebanyakan yang price akan pull back dulu. Okay. Sebab tu kadang bila price break, saya akan stay waiting lagi untuk dia retrace. Tapi kalau kamu tak sabar, kamu FOMO kan, takut sangat kan, kamu entry je lah. Kalau kamu boleh sabar, kamu nak belajar lebih tenang, PO je lah. Depend instruksi. Selalunya, macam saya akan tunggu dia retrace dulu, dia buat CLS dulu kat mana-mana, okay, baru saya entry, instant, pop. Stop loss saya atas daripada CLS tu. Okay, sikit tip lah. So, yang daripada Amal juga adalah NZD JPY. So, NZD JPY saya ada share kan minggu lepas. Saya siap buat video je. So, NZD JPY. So, ni saya ada share seminggu lepas, tak apa, kita lukis lagi. So, macam biasa, support. Okay. Resistance. Kalau kamu baru join saya, mesti saya buat. Kamu kata, apa ni asyik support resistance lah. Tak ada benda lain lah. Saya kata bagi saya, SNR ni lah saya punya. Tempat ibarat saya punya orang panggil apa? Penentu saya lah. Mother of tool lah. My mother tool ni adalah SNR. Okay. So, kalau kita tengok dari sini, okay, price dah berjaya breakout. Okay. So, bila price berjaya breakout, trend line ni, okay, actually chart pattern actually. Kalau kamu tengok betul-betul, kalau kamu mendalami pula. Okay, ni adalah chart pattern. Okay. So, tengok chart pattern ni. Okay. Price dah melakukan breakout. Okay. So, sekarang ni price dah buat kenaikan. So, kenaikan price ni adalah kenaikan untuk mencari kawasan-kawasan pullback retracement yang saya sebut tadi kan. Sebelum dia meneruskan perjalanan. So, next kita punya SNR yang mungkin dia akan test adalah dari sini. Ni kan SBR RBS kan. Okay. Buatlah dua tanda kan. So, price dah breakout. So, kita nak dia tunggu pullback. Mungkin area ni, okay, atas ni. As long dia tak break ni, strategi kita masih lagi valid. Okay. Dan kita akan cuba entry di area atas. Okay, untuk sell ni. Dan jika dia breakout ni, kita boleh hold lagi position kita sampai ke sini. So, saya rasa lebih kurang dalam. Sebab saya dah ada position. Yang ni saya dah ada position. Saya entry dari sini. Saya entry atas lagi. Okay. Saya entry waktu dia tengah buat close bergaduh-gaduh. So, total lebih kurang dalam 180 pip lah. Okay. So, yang ni yang saya nampak tentang NZD JPY. So, next adalah pair EJ, Euro JPY. Euro JPY. So, ni menarik kat ni. Mula-mula saya nampak ni. Tak apa, kita tanda dulu. Support. Resistance. Okay. Yang berhampiran dengan dia. So, kita ada ya yang kawasan yang sini. So, kita ada apa lagi? Kat sini kita nampak kan. Ada satu support, ni satu support. So, ni hati-hati kat ni. Kita nampak dia clear breakout kan.
Okey. So, kita jangkakan price akan berapa? Price akan buat pullback. Okey. Okey sini untuk cari sini lagi. Dia akan test sini dulu. Okey. Strategi sell kita terbatal apabila price breakout di area. Kalau breakout ni, kamu boleh cari buy sampai sini. Okey. Kamu boleh cari buy sampai sini. Kalau breakout ni lah atas lah. Okey, tapi so far kalau tak breakout lagi, kita akan masih lagi stay untuk sell. Okey, kalau tengok daripada segi trend line pun dia dah breakout trend line kan. Okey, mungkin dia ada trend line. Siapa tahu market kan. Okey. So, mungkin dia akan test ni, dia akan buat penurunan. So, alert lah. Kalau price dia test area ni, dia buat strike action ni, akan mungkin ambil consider untuk sell. Tapi whatever you sell, make sure stop loss kena ada. Yang tu je. Okey? Ini untuk EJ. Clear EJ. So, daripada monthly, EA tu dia semua EEE lah. Oh, dahsyat tu. EA, EG, EU, EJ, EN. Okey, EJ dah. Okey, tengok EA Tengok atas tu EA. So, EA minggu lepas saya kata saya nak buy. Okey. Bukan saya nak buy, maksud dia analisa pada buy. So, dia bermain di situ saja. So, next week macam mana pula? Saya kisah, tandakan support and resistance. Tu benda basic lah. Okey. So, yang atas ni kat mana? Tanda saja. Okey. Kita boleh ambil support ni lah. Okey. So, next support kat mana? Kan, atas ni kan. Net resistance, sorry. Apa cikgu ni kan? Support resistance pun tak sebut. Okey. So, price sekarang ni dia dah bermain di sini. So, saya jangkakan price akan buat kenaikan. Tung. Saya bias lagi kepada buy sebab price gagal lagi break level ni. Okey. So, untuk EA saya bias kepada buy. As long dia tak break di level. Okey. So, next pair daripada monthly EG. So, EG minggu lepas saya jangkakan price akan membuat kenaikan kan. Tiba-tiba, okey, the next card betul dia buat penurunan. So, penurunan ni adalah dia berbentuk apa? Dah jadi kita tahu, oh ni dah head and shoulder kan. Macam tu orang cakap kan. Tak apa, tak kisah. Yang penting kalau kamu trade dengan AM, kamu jaga kamu yang stop loss, jaga kamu yang secret account. Okey saja. Okey. So, ni adalah support. Ni adalah support resistance. Okey. So, price dijangka akan meneruskan penurunan. Okey, dia akan test level ni dulu. Maksud dia level ni yang akan jadi penentu sama ada dia nak break untuk cari level bawah ataupun dia nak buat pullback buy balik. Okey, so kalau dia buat level buy, mungkin kamu level buy pula. CLS buy, mungkin kamu lebih buy sini. Okey. Mungkin akan atas sini balik. Sinilah target utama kita. Sini adalah kawasan critical level. Maksudnya kat sini kita penentu sama ada kita nak sell lagi ataupun pada yang dah wholesale sell lah. Tapi pada yang belum ada wholesale, stay waiting lagi. Kita wait dulu untuk tengok reaksi price di level ni. Sama ada kita nak buy atau sell. Okay. So, next adalah EU. EU saya dah terangkan tadi. Okay. Oh, kita dah saya slow pula. Okay, EU saya terangkan tadi.
Okay, bias kepada naik. So EJ pun dah terangkan tadi. Okay, saya bias pada sell. Dan last tadi daripada EN daripada ni EN. So kalau daripada Mazli minta EN So EN minggu lepas macam mana? Okay, dia price dah sampai kan? Kan saya akan buat penurunan. So dan kat sini kita ada dia punya level. So macam mana EN ni? Saya dah position EN. Actually saya buy. Dah hampir-hampir nak stop loss pun sebenarnya. Sebab stop loss saya bawah ni Okay. 17600 punya stop loss. Kalau ada gap, memang SLR saya. Okay. So untuk EN, macam mana? Okay. Nampak? Bila kita buka, kita zoom out sikit, kita nampak EN kat area sini kan. Okay. So, kita boleh tanda sebagai ni. Okay. Ni saya cari SLR dulu sebab jauh dia tak ada terdekat. So, sini ada satu SLR dia. Okay. Sini ada support dia. Okay. Saya guna apa? Guna line chart lah supaya saya dapat tahu gap dia. Okay, jauh juga. Tengok macam kecil kan, besar tak? So, resistance dia sini satu. Wah, berat ni. Okay. So, price sekarang ni dalam zone support. Saya ambil ni sebagai zone dia punya shadow ni adalah sebagai zone. Okay. So, saya memang ambil buy sebab saya nampak dia dalam bentuk apa? Waktu ni lah. Okay. Saya nampak dia dalam bentuk kekuatan buy tapi stop loss saya bawah pada ni. Andai kata price to break stop loss saya, okay, saya akan tak ada habis. Dah habis. Okay, saya akan sell. Okay, saya akan consider untuk sell. Okay. So sell level mana? Sell level. Okay. Sampai sini. Ataupun kalau dia break ni, ni sedap lah. Oh, kenyang lah. EN kalau sekali makan memang sedap. 300 pip tu normal EN. Kalau saya punya trade lah. Kalau 150 pip tu jangan dapat lah. Selalunya 200 ke atas. Okay. So saya akan cuba buy EN ni sampai sini. As long dia tak break dia tak break level ni, jangan mimpi nak sell. Dia break level ni baru kamu boleh fikir nak sell. Okay, ni untuk EN So itu daripada Mazli. So Khairuddin, EU tengah ranging teruk. Ya betul. EU memang tengah ranging teruk. Saya pun floating EU, patutnya dah sell, dah boleh make profit tapi dia float. Normal lah tu. Tapi profit lagi lah. Okay. So GA, daripada Khairuddin minta GA GA. So GA minggu lepas saya target, kalau dia breakout atas kita akan buy, kalau breakout bawah kita akan sell. So price dah breakout atas. So kita akan meneruskan kita punya kita punya apa pendakian namanya. So untuk GA ni ini adalah dia punya resistance ya. Okay. So ni adalah dia punya support dia. Saya tanam macam tu. Sebab dia punya shadow kecil sangat. Shadow dia macam tak bershadow lah. Okay, macam tu. So, price sekarang dah breakout. Nampak? Price dah breakout. Clear dia breakout resistance ni. Okay. So, sekarang ni, waktu terbaik adalah tunggu dia price membuat pullback untuk kita buy sampai sini. Okay. Kalau GBP, adakah GBP nak menguat minggu depan ataupun AUD nak turun tak lemah minggu depan. So, sama-sama kita nantikan. Okay. So, GA saya bias kepada buy. Okay, sebabkan price dah breakout. So, kita akan tunggu sikit pullback, tunggu SRS dan kita akan buy.
sampai sini. Okey. Ni daripada saya punya view lah. Saya bias kepada buy untuk bawah masa ni untuk GA. So, daripada Don, tolong analisa ECHF dan AU. ECHF lah. ECHF, habis semua ECHF. So, ECHF, okay. Price, okay. Saya tunggu dia breakout. So, dia dah breakout dan dia naik pula. Macam mana tu? Okay. So, kalau kita tengok movement ECHF, ni tak je. Kalau kamu tengok daripada sini ke sini kan dia ada trend line kan. Ni sebagai dia punya. Kamu nampak ini sebenarnya senang sangat trend line dia. So, ECHF ni dah ramai yang dah start berfikir-fikir nak buy actually. Saya pun ada buy, lepas tu ada stop loss. Lepas tu saya nak buy kan. Okay. So, ECHF sekarang ni dia kat level mana sebenarnya? ECHF ni dia bermain di sekitar apa? Sekitar ni kawasan-kawasan support ni. Okay. So, as long dia tak break ni, trend line bawah dengan support bawah, kita jangan cari sell. Sebab next sell kita adalah TP kita. Sedaplah sell kat sini kan. TP sell. Tapi buat masa ni price masih lagi dia cuba break ke atas. So, kalau dia break ke atas, TP kita first adalah sini. Okay, kalau dia break ke atas, okay, cubalah lajak TP sini. Okay, tapi dia break out bawah. Dia break out kita punya trend line bawah. Mungkin sini je TP kita. So, mana kamu nak? Setiap dekat atas sebab banyak P kan. So, doa lah supaya dia naik atas. Based on technical, saya akan tunggu dia breakout dulu. Baru saya akan entry. Okay. So, yang tu tentang ECHF. So, next adalah pair RU. Okay. So, RU. Aduh. RU ni macam EU lah. Dia punya permainan dia tu masih belum tamat. Okay. Dia masih buat dalam bentuk range sideways. Okay. So, support, resistance. Dua ni saya akan adalah support and resistance. So, kalau pada yang tak ada position pada EU, saya cadangkan supaya kita waiting untuk dia breakout salah satu arah. Okay, tak perlu kamu nak cari dalam ni ya. Sebab dalam ni banyak pancaroba yang nanti. Okay. So, EU, andai kata dia break support ni, okay, kita akan consider untuk cari sell. Yang penting dia breakout. Tapi dia sell tak boleh sebab banyak pancaroba. Kita tengok tapi kalau kita tengok movement IU ni dengan EU ni, adik puan ni, cantik sakit mata. Kalau tengok laut tu tak kenal ni lah nak trade. Macam tu lah saya. Tak kenal nak trade pen ni lah. Abaikan dulu lah. Itu. Okay. So, untuk EU saya bias kepada sell tapi so far tunggu dia breakout dulu. Okay, kalau untuk buy tunggu dia breakout atas lah. Normal lah tu. Okay. So, untuk EU sudah. So, next daripada Don dah habis. Errol saya tanya tu ke entry selepas breakout atau mungkin dia selepas breakout baru entry. Dua-dua saya boleh entry. Okay, kadang-kadang breakout saya entry. Tapi kebanyakannya saya akan tunggu dia buat pullback dulu. Okay, wujud saya baru saya entry. Yang tu more better safe dan more saya punya stock loss lebih kecil, lebih solid. Tapi kadang-kadang kamu terima lah bila kamu tak stock loss atas pada high candle ni atau low candle, kamu kena stop loss tu normal lah tu. Okay. So daripada Yasir, EG saya terangkan tadi. So EG, okay, saya bias kepada buy
Saya akan tengok, tunggu reaction candle di support ni untuk EG. Untuk EG, kita akan tunggu di support ni. Okay. Support ni kita tengok reaksi candlestick apa yang berlaku dia buat. Sama ada dia breakout ataupun dia buat selepas untuk buat kenaikan. Okay. So daripada Tesla, mostly tuan trade guna SNR saja kah? Ya, saya guna SNR saja. SNR candlestick lah. Chart pattern. Chart pattern tu masuk jugalah. Yang tu saya buat trend line tu. Actually sebenarnya saya macam chart pattern. Okay. Itu saya guna agak. Tapi apapun basic adalah SNR. Ya, faham. Belagak faham tapi praktis tak ada. Daripada ni daripada miss. Okay. So, cuba sentiasa improve, kita fokus, kita punya fokus kan. So just go ahead, kita sebagai trader, yang tu apapun you sebagai trader, just do it. Fokus saja, buat sampai dapat. Usaha tanpa jemu. Macam kita air dalam macam batu kan. Bila air nak menitik satu titik kan, lama-lama dia akan melekuk kan. Walaupun batu terkeras kan, macam tu kita punya usaha kan. Hari-hari kita akan buat macam miss kau jogging kan, hari-hari miss jogging kan. So fit badan kan. Okay, tak masalah. Macam mana Amal, macam mana nak declare breakout tu valid? Okay, breakout valid, saya senang je. Breakout valid adalah breakoutnya dia break body. Contoh saya contoh. Okay, ni adalah SNR. Saya tumpang sikit. Okay, so ni breakout kan. So the breakout ni breakout solid kan. So ni adalah breakout yang solid. Kita nampak jelas. Tapi ada setengah breakout dia ngangam tau. Maksud dia contoh macam berlaku kat ini kan. Okay. Ada trader tanya saya kan. Ni dah breakout ke belum kan? Saya tutup kat sini kot. Okay. Kalau kamu breakout, kamu nak topong, okay. Kamu hati-hati lah. Macam ni memang dia dah breakout, tapi kamu kena ingat price masih ada lagi satu level support kat sini. Okay, benteng terakhir orang kata. Benteng terakhir. Kalau breakout tu kamu duduk kena topong, ni breakout ke tak breakout? Macam ni kan. Okay, ni breakout tak breakout lagi. So kalau tak solid, kamu tengok tak breakout yang ni tak ni, kamu jangan anggap sebagai dia breakout lagi. Melainkan kamu clear, kamu kata oh ni dah breakout. Macam tu. Tapi kalau kamu tengok kamu sendiri pun nak kena buka besar kantar kan, nak ukok tu, hati-hati lah. Itu bukan breakout yang kita cari lah. Okay? Saya harap penjelasan tu dapat bantulah. Saya akan fokus pada breakout body. Okay? Kalau macam ni betul ke breakout? Kita tiba-tiba tengok. Okay? Kalau kita tengok daripada latest SNR ni, saya pun dah buka besar habis. Okay? So, sekarang price dah breakout dan dia buat penurunan. So, kemungkinan price ada lagi buat kenaikan lagi untuk GCAP. Okay? So, daripada Azizul, GJ saya tahu ya. So, GJ ni bila orang yang jadi. So, GJ minggu depan apa khabar? Okay? So, GJ kita akan tandakan sebagai support dulu. Satu. Okay, resistance dia. GJ actually saya dah buy tau. Babat tapi tak sampai TT ya. Sedih ya. Okay. Tapi kita boleh close dah. Ada yang hold buat BE lah sebab saya dah buy dari bawah. So next GJ adalah kita nampak sekarang ni price dah buat breakout tapi hati-hati sebab dia ada pancaroba dia maksud dia ada semi support tu. Okey. Dia ada punya ni satu
Maksud dia, price, dia akan break, so dia akan buat penurunan. So, penurunan dia akan test level-level ni. Sama ada dia akan buat kenaikan balik. Yang tu penting lah. Normal lah tu kan. So, tengok kalau dia breakout ni, dia akan sambung lagi breakout. So, saya akan cuba cari sell. Minggu depan GJ saya akan bias kepada sell. Okey, dan saya TP di level-level ni. Okey. Sebab GJ masih kuat lagi untuk actually saya nampak GJ kuat lagi untuk buy lah. Penurunan tu adalah penurunan sementara. Penurunan sementara tu. Tapi apa pun kita tengok reaksi price action macam mana. Okey. So far kita nampak dia memang breakout kan. Kalau tengok pada trend line tarik pun dia memang breakout. So sell je lah. Maksudnya kita akan cari dia buat retracement. So esok atau lusa boleh cari sell. Okey. Sampai sini tengok dia buat apa pula. Once dia buat pullback, hati-hati lah. Tapi once dia breakout, kamu nampak dia main ni dia breakout, kamu boleh hold sell sampai sini. Yang itulah saya maksudkan saya. Okey. So ni dari GJ. So daripada Muhammad Nazrullah UCAT. Muhammad Nasrullah bin Ismail UCAT lah. UCAT saya dah terangkan tadi. Okey, UCAT kita akan tunggu price to breakout atas untuk buy ataupun kita akan tunggu dia breakout bawah untuk sell. So far saya akan tunggu dia atas lah untuk saya buy kan. Untuk sell ni saya akan tunggu dia breakout ni baru saya akan tunggu sell. Maksudnya bila ada breakout saya akan tunggu dia buat retracement dulu. Dia close RS baru saya sell. Okey. So daripada Fazli tuan, kalau tengok rejection body CS close dalam kotak ke atau luar kotak untuk confirmation. Okey, saya akan tunggu candlestick close luar kotak. Macam ni contoh yang dikatakan confirmation tu. Kalau body dia keluar daripada kotak ni, okey, dia breakout keluar kotak ni, baru kita akan consider dia breakout kan. Body dia breakout kan. Baru kita akan consider sebagai breakout. Oh mak, salah pada. Kalau dia tak break, dia masih dalam kotak, yang tu saya tak akan consider sebagai breakout lagi. Dia breakout mesti dia break dalam kotak. Maksud dia break di luar kotak. Bukan dia break dalam kotak. Sebab kita punya SNR adalah zone. Kita tak ambil based on price. Kita ambil based on zone SNR. Okay. Azizo GJ saya terangkan tadi. Baru nak terangkan. Ada record ke? Saya ada buat recording. Esok kot saya akan upload kat YouTube lah, saya rasa. Assalamualaikum daripada Madir. NJ saya terlepas bahas master. So NJ jangan risau, dia akan buat pullback balik. Dia tengah buat pullback. So cari balik level sell. So far. Tapi hati-hati lah. Jangan kita kan, macam mana pun kamu trade, whatever you trade, please make sure you jaga risk, you jaga you punya account betul-betul. Size lot tu penting dan stop loss sangat penting. Ada trader dia suka all in. Tu hati-hati sangat. Bila you all in, kan, maksud dia hentak semua, you sama lah. Kamu rasa benda tu tak jatuh kepada judi lah. Saya nak jelaskan kepada kamu. Hati-hati lah benda tu. Yang selalu sangat do all in. Nanti depo balik, nanti depo lagi. Hati-hati lah. Jangan terlalu amalkan benda all in ni. Okay? Kita mesti secure kita punya account. UCAT insyaAllah buy. Target USD strong next week insyaAllah. Ya, UCAT mungkin high, HI saya panggil high lah. Mungkin ada meter tertentu kan. So maksud dia ada ni tapi on fundamental saya tak pasti. Tapi buat masa ni UCAT, ya, kita akan tengok dia buat apa. Dia breakout, saya akan consider untuk buy. Kalau dia
breakout bawah saya akan consider untuk sell untuk UCAT. Nazir, kalau breakout mesti close candle solid or shadow dah cukup? Mesti candle close body luar kotak. Tak boleh candle close dalam kotak ataupun shadow. Mesti breakout kotak sebab based on zone. Kita tak mau ada test. Kalau shadow tu kita panggil test tau. Macam contoh macam ni kan. Okey. Ni SNR kan. Yang sini kita ambil sebagai SNR yang ni. So nampak dia my test. Ni adalah test. Ni saya panggil test. Tapi kalau solid breakout dia mesti breakout dengan candlestick. Maksud dia contoh macam support ni kan. Okey. Dia dah breakout. So ni adalah solid breakout. Momentum ni breakout ya. Okey. Breakout tak ada keraguan teman-teman. Okey. Terima kasih. Fazli. Kek J dengan G-Chef. Kek J So Kek J minggu depan, ni saya kata ni. Okey, minggu depan kita minggu lepas saya target. Okey, kalau kita breakout baru kita akan cari buy kan. So dia dah breakout ni sampai ini. So dah sampai TP yang dulu lah. Lepas tu bila breakout ni baru nak cari buy. So dia gagal. Nampak dia tak break pun ni. Macam ni kan. Ni adalah apa? Kalau kita tengok betul-betul ngam-ngam kan. Kita teropong kan. Dia tak break pun, betul tak? Dia tak break pun. Ni tu katanya ni kita tak panggil sebagai breakout lagi. Mesti dia break dengan body. So that's why dia turun. Okay, so padam balik. Saya akan buat lukisan. Saya akan buat ni lah. Support resistance. Okay, ni resistance, ni support dia. Okay. Ni saya ni ambil yang ni ya. Yang ni sebab ni include sekali ya. So untuk KJ, menarik KJ. Okay, firstly dia ada breakout ni tau. Okay, so dia mungkin akan naik untuk test. Dia ada breakout, so dia akan naik untuk test untuk dia cari ni balik. So kita akan standby sell di area sini, ataupun dia buat naik atas ni kan, boleh turun ke, time tu kita tunggu CRS. Okay, ni untuk UCAT. KJ. So saya bias pada sell untuk minggu depan. So saya akan tunggu dia buat retracement. Okay. Terima kasih pada Hai. Semoga cikgu semoga rezeki je Tuhan. Terima kasih. Coach boleh tengokkan GN Muhammad Nabil. So kalau tengok pada GN NZD GBP NZD. Okay, so minggu lepas saya target bawah. Okay. Saya target untuk sell tapi dia naik. Kenapa dia naik? Ni nak marah taklah. Okay. So kita punya tarik punya SNR tu sampai tahap macam tu so kalau actually kenapa dia naik, dia ada kat sini jawapan dia. Dia tak break ni. Ya. Kan? Nampak. Dia fail to break level ni. Level ni saya terlepas pandang actually. Okay. So padam dulu. Okay. Dan dulu sebagai ni kawasan zone support ya. So sekarang ni GN okey, dia buat kenaikan tapi kamu kena hati-hati. Itu je. Sebab dia fail to break. Kalau dia breakout ni ya kita akan buy. Okey. Tapi kalau dia tak breakout ni, hati-hati sebab price boleh buat U-turn balik.
kalau kita tengok the latest dia punya movement movement latest. Alah, padam lah. Okey. Saya tanda je lah kan. Movement latest Okey, kalau kita tengok daripada segi pergerakan dia. Okey, kalau kita tengok dari sini, kita nampak dia ni kan. Dia buat puan. Okey, dia baca pattern dia. Apa nama baca pattern ni saya tak tahu. Okey. So, dia akan main raging ni, dia kena kat atas ni, dia akan turun balik. So, dia main, maksud dia main dalam ni kan. Sorry. Lepas tu dia akan turun balik. Okey. So, hati-hati untuk GM. Tapi kalau dia breakout atas, kita boleh buy. Dia solid breakout atas tu, buy tunggu lagi. Buy sana, buy ni. Okey. Okay, clear. Ni untuk GN So, daripada Mazli minta ikat Euro Kanada. Wah, semua E dah analisa. Ni analisa saya bila? Saya dah buat analisa pada 21 April. Sekitar itulah. Dan masih valid Nampak tak? Bila kita tanda di tempat SNR yang betul, benda tu still lagi valid. Tu yang pentingnya marking. So, untuk next week, ke mana arah tuju? Okey, untuk ikat, kamu tengok dia punya pergerakan daripada sebenarnya daripada 13 April duk main raging macam ni So walaupun dia main raging macam tu, dia tak rata tipip tu dahsyat ikat ni. Okey. So untuk ikat actually dia dalam keadaan yang kalau saya ni saya memang tak minat nak trade Atau tuan saya cakap sebab apa? Sebab dia dalam keadaan yang sukar. So saya akan tunggu dia breakout. Sebab saya nampak movement dia makin lama kecil Okey, itu menunjukkan bahawa ada chart pattern. Okey. So price buat bila trade chart pattern saya rasa. So kita akan tunggu dia breakout untuk kita buy or sell saja. Okey. Ikat ni senang je. Nak tunggu buy, tunggu sell lah. Sebab dia bermain dalam range ranging ni. Okey. Tak tahu bukan nak for sell, tapi nak tunjuk kata dia dalam nampak makin lama kecil So itu menunjukkan bahawa momentum dia. Okey. So mungkin dia akan test ni, dia akan naik atas atau bawah. So the best untuk ikat adalah untuk waiting to break out. Okey. Wow. Terima kasih Clay Coach, terima kasih Muhammad Nabil. Nazil, tuan impair mana next week? Saya tak saya bukan tak maksud dia tu. Saya kan dah analisa kamu punya ni kan. So saya akan tengok balik kamu punya analisa tu nanti. Yang kamu analisa untuk saya tengok dan filter. So far saya ada running 2 pair lagi. Saya masih ada hold lagi NJ sell. Ni saya punya pair, saya hold Okey, saya hold lagi NJ dengan EN. Saya buy. Saya ada 2 wish lagi masih hold. Hampir-hampir nak kena stop loss Tapi salah. Pantang maut maksudnya pantang stop loss sebelum trade maksud dia sebelum kena hit stop loss hold je Okey. So 2 pair ni saya masih hold. So mungkin saya akan cuba entry pada hari mungkin akan tengok pada hari Selasa ataupun Rabu pun saya tengok balik. Selalunya hari Isnin tu saya jangan tengok chart Melainkan kalau ada orang PM saya tanya kamu tak apa. Ada orang tanya saya tu saya tengok call lah. Tapi selalunya saya tak tengok chart hari Isnin. Saya biar dia berjalan tu Selasa petang baru saya tengok. Yang tu more safe pada saya actually.
Pada kamu tu tak tahulah. Pada saya tu saya rasa actually bila you trade you fokus pada Selasa, Rabu, Khamis, saya punya record saya adalah more profitable. Pada hari Jumaat tu just nak tunggu TP ya. Selalunya saya akan fokus lebih pada hari Rabu, Khamis. Yang tu memang the best for me lah. Okay, ada soalan lagi tak? Tanya soalan apa-apa. Kita akan berakhir lagi kurang 5 minit. Itu. Kita akan berakhir kita punya sesi. Ada orang tanya kenapa saya buat live setiap minggu kan. Bagi saya yang ni saya punya sharing saya lah. Yang tu je sebenarnya. Kalau saya seorang-seorang pun saya akan tetap buat benda sharing yang sama. So macam mana tuan tengok turning point yang lebih clear? Turning point yang lebih clear. Actually istilah turning point tu banyak masuk actually. Sebab tu kadang-kadang bila orang gunakan istilah turning point dia memberi banyak maksud. So saya fokus pada SNR. Maksud dia SNR, okey. SNR, okey. So saya fokus pada SNR, yang tu yang bagi turning point pada saya. Dia breakout SNR, maksud dia breakout lah arah yang tuju. Sebab konsep asal SNR apabila price break SNR, dia wajib patah balik dan baru dia teruskan perjalanan. Itu perangan saya sebagai trader per action. Okey. So ada soalan tak? USD index last. Okey. Dah lama orang tak minta USD index. Index So kita tengok index. Betul tak tadi siapa hai kan cakap kan tanya pasal USD So nampak ni saya punya 12 hari bulan So price dah naik. So dia tak naik terus kan. So dia akan bermain-main. So ke mana arah tujunya next week? Saya dah bagi hint kan nak naik. Dah. Saya pun macam biasa juga kan. Saya pun tahu apa. So support untuk USD index. Okay. Resistance. Okay. Dan net resistance. So sekarang ni price kat mana? Okay. Okay. Menarik juga ni. Okay. Price dah breakout. Kita nampak dia breakout So dia test balik. So dia akan kita akan buy apabila price dia breakout atas ni. Maksud dia break this. Yang tu kita akan tahu USD akan menguat. Tapi so far buat masa ni dia feel lagi break ni kan. Break latest SNR resistance So kemungkinan USD akan turun balik. Index ni akan turun. So mungkinlah ada event ke apa-apa yang buat dia naik, saya tak tahulah. Tapi kalau based on my view, USD akan turun. Okay. Kalau USD nak melemah minggu depan, GU kena naik tak? EU kena naik tak? Tu logik saya bukan logik kan ni Macam tu. Tapi saya tak percaya, saya susah nak percaya benda tu. Saya suka tengok apa ada chart. Okay. So, daripada Mazli, cikgu lebih kepada Mazli, terima kasih masa semua. Cikgu lebih kepada instant atau limit. Saya akan limit order bila saya price tu dah breakout arah dan saya confident sangat price akan test area tu. Kalau saya tak confident, price tu akan test area tu, saya akan tunggu dia buat CRS tu baru saya entry. Maksud entry tu adalah entry instant lah. Okay. Clear tak?
Alhamdulillah. So, dah nak dia. Terima kasih pada yang join live. Okay. So, kalau saya tak ada apa-apa, saya hari-hari saya punya live kat sini. Saya ucapkan kamu nak trade, saya pesan satu je, jaga MM, jaga kamu punya, jagalah segala-galanya untuk kamu kan. Jaga akaun kamu, yang tu yang penting sebenarnya. Kadang ada cikgu marah kan, kata apa ada apa dengan MM, ada apa, cikgu sendiri pun tak guna MM. Kan? Kamu kena ingat, terima kasih sebab doa saya membawa rezeki ya. Alhamdulillah. Okay, kamu kena ingat, okay, kalau akaun kamu MC, cikgu takkan depo untuk kamu pun. Kamu ingat itu lah. So, jagalah kamu punya akaun betul-betul. Okay? Trade dengan berhemah. Jangan jadi seorang penjudi. Okay? So, saya ucapkan terima kasih sebab join live saya. Dan, itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua. Okay, join saya punya webinar tanpa rancang. Saya settle saya punya live ni. Okay? So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Recording